Persoalan sama ada ini adalah undang-undang yang adil, saya sering tertanya pada diri saya, sama ada di dalam undang-undang, di dalam hukum hakam Islam, prinsip-prinsip, precepts of Islam, rukun-rukun Islam yang kita derive, yang kita ambil daripada Quran dan Sunnah ini, apakah undang-undang yang tidak memberikan keadilan asasi, apakah status undang-undang ini di dalam agama? Apakah kita boleh respon? Apakah cara di mana kita respon kepada undang-undang tersebut? Jadi di antara respons yang kita buat ialah untuk mencabar di mahkamah. Tapi mahkamah sendiri, macam saya kata, ada limitation ataupun had. Dia sendiri tertakluk kepada bidang kuasa yang diberi kepada dia. Dia sendiri tertakluk kepada penemuan-penemuan mahkamah-mahkamah sebelum itu, mahkamah-mahkamah yang lebih tinggi daripada dia. Dalam history ataupun sejarah negara ini, dia terikat kepada penemuan-penemuan dan kedudukan-kedudukan undang-undang tersebut. Jadi dia sendiri ada limitation dia. Sebab itu ramai di antara kalangan peguam ni yang tak mau jadi peguam, nak jadi politician. Sebab politics is more prospektif. Dia tak reaktif. Kita react kepada suatu situation. Timbul sesuatu isu, kemungkinan kita ada hak untuk bawa isu itu ke mahkamah. Kalau kita ada fakta-fakta yang bagus dan baik, kita ada anak-anak guam yang boleh, yang hendak, yang mempunyai semangat untuk bawa perkara itu ke mahkamah, mungkin. Tapi kita react. Kita tak boleh proaktifkan perkara itu. Whereas politicians can do that. Tetapi cabaran kepada undang-undang yang kita mungkin anggap tidak adil ataupun tidak memberi keadilan asasi ini kepada saya adalah satu proses perjuangan yang berterusan di bawah undang-undang. Kita harus kekal membawa satu kes dan satu kes yang lain dan satu kes yang lain, dan mengharapkan wujudnya satu atmosfer yang membawa kepada perubahan. Dan kita ada lihat landmark cases yang telah kita bawa. Kes saudara Ezam misal kata, is antara landmark cases yang tersebut. Jadi kita terus mengharap melalui proses perundangan ini untuk kita, ataupun kita mengharapkan proses yang lebih cepat lah, iaitu proses perubahan undang-undang dengan pemansuhan undang-undang itu sendiri oleh sistem perundangan itu sendiri. Itu kita harapkan. Sebab pada saya, kalau tuan-tuan tanya saya, tanggapan peribadi saya merasakan ada banyak kelumpangan dalam keadilan asasi yang diberikan di bawah ISA itu sendiri. Ya, betul. Sebelum ini Amnesty International dan macam-macam pihak lain yang melihat kepada ISA ini terpegun kerana ciri-ciri ISA yang begitu dirasakan drakonian ataupun drastik. Kuasa-kuasa yang ada di situ. Memang sehinggalah 9/11 berlaku, dan pihak-pihak yang selama ini mengatakan sesuatu tentang ISA dan ketidakadilan ISA itu terpaksa respon dengan cara yang sendiri, isn't it? Patriots Act is one example in America. Kalau kita lihat kepada peruntukan sesiapa yang pernah membaca Patriots Act dan melihat pada peruntukan dia juga drakonian dalam banyak hal. Jadi ini adalah pengkritik kepada keadaan ini. Saya sendiri tidak tahu sebagai orang yang melihat kepada perubahan-perubahan ini, where is the dividing line? Di manakah terletaknya kita punya pertembungan ideologi dalam masa dan di mana dalam tempat dalam sejarah ini di mana kita bertembung dengan forces yang kita tidak boleh imagine sebelum ini. Perkara-perkara seperti 9/11 yang kita boleh imagine sebelum ini. Ya, kita tidak tahu di manakah letaknya had yang tidak boleh kita yang kita tak boleh langkah, yang mesti menjadi the bottom line untuk kita. Di mana keadilan asasi itu diberikan, tetapi memberikan juga kuasa-kuasa yang sepatutnya kepada orang-orang yang memerintah, orang-orang yang mempunyai kuasa untuk memelihara kestabilan, untuk mengambil tindakan-tindakan yang sewajarnya sebelum berlaku sesuatu yang seperti ini. Jadi di mana that dividing line will always be, akan tetap menjadi satu perbahasan di antara kita as a pertembungan ideologi dan value kepada kita. Pada saya tidak ada satu jawapan yang komplit kepada kesemua ini. Cumanya seperti salah seorang penulis undang-undang perlembagaan mengatakan, kestabilan yang kita cari, fungsi undang-undang ialah untuk membawa kestabilan, bukan sahaja kestabilan tetapi kestabilan yang adil.
Di mana keadilan itu terletak dalam kehidupan kita sekarang ini dan ancaman yang kita hadapi, saya tidak tahu. Cuma saya mengatakan kita harus berhati-hati apabila kita memilih the criteria dalam menentukan di mana terletaknya had itu. Terima kasih.